Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pakcik, nak tanya kalau nak pergi Tevat kat mana? Bahal pakcik ni. Hai pakcik, saya nak mengembara kat sana. Kalau pakcik tanya dunia Tevat ni macam mana, dunia Tevat ni ada 7 kawasan yang unik yang kita boleh explore pakcik. Setiap daripada 7 kawasan tu ada keunikan budaya masing-masing. Arkitektur dan kostum orang-orang kat situ pun unik pakcik. Dan kat situ pakcik ada kuasa elemental yang saya nak dapatkan supaya saya dapat tewaskan musuh-musuh kat situ. So, boleh tak pakcik bagi tahu Tevat tu kat mana? Sebab saya ada event wish preview nak kejar. Kalau lambat saya tak dapat dan nak bawa balik karakter 5 star macam Ayaka dengan Shenhe. Dah lah ada event baru pakcik, dan yang paling saya tak sabar, new hangout event. Bunyi macam menarik kan? Kalau pakcik nak join pun boleh tekan link kat description pakcik, atau scan je QR code ni. Lepas tu pakcik boleh dapat 60 Primo Gems kalau tekan link kat description. Ayuh pakcik, game Genshin Impact ni ada co-op mode. Ayuh kita team up bersama-sama dan menjelajah ke dunia Tevat. Penat je aku promote. Okay, macam yang aku janji kat video sebelum ni, aku akan buat part 2 untuk cerita ni. Kalau korang belum tengok part 1, boleh lagi tengok sekarang sebelum korang start tengok video ni. Tapi sebelum tu, dekat video part 1 aku basically just cerita pasal lecturer curriculum aku yang agak problematik sikit. By the way, dekat last video lecturer aku suruh kelas kita orang buat pertunjukan bakat, dan aku decide untuk buat pertunjukan silap mata. So tanpa membuang masa, jom kita sambung part 2. Kan aku pernah cakap, lecturer aku seorang ni, dia selalu warning kelas kita orang. Kalau dia tak nampak pelibatan kita orang dalam aktiviti kelas, dia takkan tak agak-agak nak failkan kita orang. So satu hari ni, lecturer aku ni bercadang untuk buat talent show sebagai aktiviti kelas kita orang. Dalam talent show ni, kau just kena tunjuk bakat kat depan kelas. Dan benda ni ada markah. Awak nak tunjuk bakat, tunjuk betul-betul Aku macam, sudah. Aku ni dah lah seorang yang hampir introvert. Nak kena tunjuk bakat pula dah. Bakat pula tak ada. Kalau aku nyanyi nanti malukan diri sendiri lah pula. So aku fikir, tiba-tiba aku teringat, masa aku tingkatan 2, aku, Rizwan Ahmad, merupakan seorang ahli silap mata yang tersohor dekat sekolah aku dulu. Jadi mungkin inilah masanya untuk aku buat comeback. Puan Karen, kau akan kagum dengan aku lepas ni. Sight! Jadi aku fikir masak-masak, dan akhirnya aku buat keputusan untuk buat persembahan silap mata. Member aku pun ons. So kita orang pun startlah search YouTube bagai nak belajar silap mata punya pasal. Punyalah gigih belajar silap mata, praktis punya praktis. Last bila sampai je hari nak present kat dia, dia tak nak tengok pun apa yang kita orang buat. Dia boleh pergi cakap phone masa aku tengah perform. Dan bila aku dah selesai buat persembahan pun, dia still lagi cakap telefon. Aku tak faham betul lah. Jadi aku dengan member aku ni pun dengan awkwardnya berdiri depan kelas semata-mata nak tunggu dia habis cakap phone. Lepas tu dengan selamba Puan Karen ni datang kat kita orang, dia cakap, dah, next. Punyalah gempak magic show aku sampai orang tepuk tangan. Macam gitu je dia cakap. Dia macam kau pergi audition X Factor, lepas tu Simon Cowell baru balik dari tandas, lepas tu dia bagi X. Setelah berbulan-bulan kelas aku tu asyik buat aktiviti mengarut je manjang, akhirnya satu hari ni kelas aku buat keputusan untuk buat satu lawatan ke rumah anak-anak yatim piatu. Nice! Finally, sesuatu yang ada kena mengena dengan sukarelawan. Jadi masa dekat rumah anak-anak yatim tu nanti, kita orang adalah rancang nak buat aktiviti macam bersihkan rumah diorang ke, buat aktiviti-aktiviti yang fun ke. Jadi kita bahagikan aktiviti-aktiviti ni kepada beberapa bahagian. Macam aktiviti riadah, aktiviti sains, macam-macam lagi lah. Dan aku ingat masa tu aku volunteer nak handle bahagian kelas aktiviti sains. Sebab aku dah ada idea nak buat apa untuk kelas sains tu. Aku nak budak-budak tu belajar buat low center gravity triangle. Senang je kalau korang nak buat. Korang buat segitiga sama sisi guna lidi, lepas tu ikat guli kat dua bucu segitiga tu, lepas tu potong lebihan lidi kat tengah tu sikit, siap. Segitiga ni kalau duduk dekat hujung jari kau tolaklah macam mana pun, dia tetap akan berdiri tegak balik. Aku sajalah volunteer nak buat aktiviti sains ni sebab nak bagi Puan Karen ni nampak yang aku ni function sikit. Kumpulan yang bahagian aktiviti riadah ni pula nak buat senam aerobik. Aku ingat tak payah join lah kan. Sekali satu kelas kena join. Nak yang 4 orang lelaki dalam kelas tu. Seriously aku cakap, aku buat menari-menari ni kalau setakat tu itu boleh lah. Tapi kalau senam aerobik ni aku jam sikit sebab banyak steps kena hafal. Okey, kan aku cakap lelaki dalam kelas aku ada 4 orang je. Disebabkan kami ni minority, jadi lelaki lah yang kena mengalah, kena pergi rehearsal senam aerobik kat kolej perempuan yang jauh dia dalam 2 km. So aku kena berjalan kaki ulang-alik 2 kali seminggu sampai lewat malam sebab aku tak ada motor. Tapi aku pergilah juga walaupun masa tu nak dekat nak exam. Aku tak nak orang cakap aku ni group rider. Dah lah Puan Karen tu tak suka aku, nanti ada orang jibam kat dia, fail aku nanti. Okay, so kita orang pun buat segala persiapan dan sedar tak sedar dekat sebulan dah kita orang buat persediaan untuk program kali ni. Yang paling function ke tu kelas aku. Dia pandai lead kita orang. Dan dia selalu backup kita orang setiap kali kita orang kena marah dengan Puan Karen. Tapi bila tiba je hari kejadian, Puan Karen tu tak datang pun tengok apa yang kita orang buat. Sebab dia cakap dia ada kerja lain.
Habis tu macam mana dia nak bagi makar dekat aku kalau dia asyik tak nampak sumbangan aku. Jadi nak dipendekkan cerita, lepas beberapa minggu, markah untuk kelas QQ aku dah keluar. Dan aku dapat C. Yap, ramai yang dapat B kat atas. Tapi aku dengan member aku yang sama kaum, sama jantina tu, dapat C. Aku macam... Jadi aku dengan member aku ni buat keputusan untuk pergi jumpa Puan Karen untuk bincang pasal keputusan kita orang ni. Masa kita orang masuk office dia, dia punyalah tarik muka macam tak nak tengok muka kita orang. Jadi kawan aku ni pun start lah tanya kat dia kenapa result kita orang boleh jadi macam ni. Dia cakap salah satu sebab dia tengok kita orang ni tak menonjol, macam tak ada sumbangan. Dia cakap semua benda ketua kelas yang buat. Aku tanya mana dia tahu yang ketua kelas buat semua. Dia cakap ketua kelas je yang selalu WhatsApp dia update tentang aktiviti-aktiviti dalam kelas. Memanglah dah dia ketua kelas. Takkan 40 orang dalam kelas tu sorang-sorang nak WhatsApp dia? Apa ke benda ni? Tapi aku ni tak pandai sangat nak gaduh-gaduh. Aku terfikir nak jawab macam tu pun lepas dah berjalan 1 kilometer daripada office dia. Aku macam, alah. So, Puan Karen memang tak nak ubah grade kami. Dia tetap dengan pendirian dia. Kami pun apa lagi? Akur je lah. Tak boleh buat apa-apa. Sebab dia pun dah halau kita orang masa tu. Dia cakap, get out. Tapi nak buat macam mana? Nasib aku tak baik boleh sekelas dengan lecturer yang macam tu. Tapi kes macam ni jarang berlaku sebenarnya. Kebanyakan lecturer aku semua okey-okey. Nak lecturer FYP aku. Tapi itulah, macam dalam pepatah Melayu. Rambut sama hitam. Tak apa. Tapi macam yang aku cakap dekat first video dulu, aku tak simpan apa-apa dendam pun. Aku dah habis belajar pun. Aku cerita ni sebagai pengajaran supaya korang semua tak pandang rendah dekat kaum lain. Walaupun kaum aku ni kebanyakannya rendah-rendah. Tapi kena ingat, semua orang ada hati dan perasaan. Kita mungkin berbeza warna kulit, tapi kita berkongsi darah yang sama. Tak sama, aku be positif. Tapi korang faham je lah maksud aku. Hi guys, so update pasal apa yang berlaku kat aku sekarang. So studio aku still sama, tak ada apa-apa perubahan. Sebab aku tengah busy sikit, tak sempat nak upgrade apa-apa. Nanti kalau siap insyaAllah kita akan buat tour sikit. Tapi lambat lagi lah kot, sebab aku buat sikit-sikit. Tak nak hutang bank. Sebenarnya dengan adanya studio ni aku berharap untuk kembangkan lagi servis animasi 2D ni. Sebab animator aku macam, Wan, ada lagi tak kerja selain daripada buat kartun Wan Animation? Bosan lah, hari-hari buat animasi ngadap suara kau je. Aku macam, what? Sekejap aku fikir. Aha! Aku ada idea. Idea dia, kalau siapa-siapa kat luar sana nak buat animasi korporat ke, ataupun animasi untuk iklankan produk ke, korang boleh email kat oneanimationteam@gmail.com. Mana tahu korang bosan, asyik buat video marketing real life punya version je. Nak gak try buat dalam bentuk animasi pula? You know, just email je. Nanti korang boleh bincang dengan tim aku nak buat macam mana. Okay, dan promote bisnes sendiri, bukan bisnes orang. Thanks for watching. See you in the next video. Okay, bye.